Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 1 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, hari ni berdasarkan muka depan kita ni boleh teka kita nak belajar apa? Ya, hari ni kita nak masuk bab baru ya, iaitu bab 5, aplikasi teknologi di bawahnya di bawah subtopik 5.1, reka bentuk sistem vertigasi. So, hari ni kita nak belajar mentakrifkan sistem vertigasi. Mentakrifkan tu adalah definisi ataupun maksud sistem vertigasi. Okey, apa sebenarnya sistem vertigasi ni? Sistem vertigasi ni mula-mula kita tengok dulu gambar-gambar ni. Dekat mana awak pernah lihat sistem ni? Ini adalah sistem vertigasi Ini pun sistem vertigasi. Ini adalah sistem vertigasi. Ini adalah hidroponik. Pernah tengok tak semua ni? Kita selalunya pernah tengok ni dekat Cameron, dekat apa? Apa tu namanya? Ah, Dekat Langkawi. Nampak? Kita pernah tengok benda ni. Waktu petik-petik strawberry tu kan? Okey. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sistem vertigasi? Okey. Kita akan tengok yang pertama, apakah maksud sistem vertigasi? Okey, sistem vertigasi ni adalah sistem pengeluaran tanaman. Pengeluaran tanaman lah, tanaman macam kita punya sayuran ataupun buah-buahan menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. So, pengairan dengan pembajaan ni dia combine. Okey, dan itulah maksud sistem vertigasi. Dia ada sistem pengeluaran tanaman menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. So, macam mana dia berlaku? Dia berlaku apabila larutan baja dalam air ini dibekalkan zon ke zon pengakaran secara serentak menggunakan sistem pengairan. Okey, awak boleh tengok gambar kat sebelah ni. Ini adalah A dengan B ni adalah baja yang mana baja tersebut akan dicampurkan di dalam air. Kemudian akan dibekalkan kepada zon pengangkaran ni. Ini adalah akar-akar dia yang mana kita akan menggunakan sistem pengairan secara serentak supaya setiap pokok tu dapat air. Kalau macam sebelum ni, kalau biasa-biasa kita kena siram satu-satu kan, ni tak payah ni, semua dapat air secara serentak. Hebat kan? So, kemudian kita ada media tanaman. Media tanaman ini, dia fungsi dia adalah untuk menggantikan fungsi tanah lah. Media tanaman yang ada macam kokopit dengan sekam padi. Okey, so fungsi dia adalah untuk menggantikan tanah. Macam sebelum ni kita tanam menggunakan tanah. Ini adalah selain daripada tanah. Okey. So, at least dia ni memerlukan 6 jam ya dalam secara sehari untuk tujuan fotosintesis. Okey, sebenarnya vertigasi ni dia adalah gabungan daripada perkataan English tau, iaitu fertilization. Fertilization tu apa? Pembajaan dan juga irrigation. Irrigation tu adalah pengairan. So, fertilization tambah irrigation, dia jadilah vertigasi. Okey. Itu adalah kaedah pembajaan yang dilakukan secara serentak menggunakan sistem pengairan. Okey. Kemudian kita akan tengok sistem vertigasi ni, dia ni merupakan salah satu daripada cabang hidroponik tau. Hidroponik ni apa pula? Hidroponik ni dia adalah satu kaedah penanaman tanpa tanah. Dia adalah tanaman tanpa tanah. Dia tak guna tanah. Dia guna apa? Dia guna media tanaman. Media tanaman apa cikgu? Macam tadi cikgu sebut, kokopit dan juga sekam padi. So, kaedah ini dia memerlukan larutan zat makanan dalam takungan air. So, dalam air ni dia ada isi zat-zat dia lah untuk akar tu hidup. Dalam sistem hidroponik ada beberapa teknik yang ada lah yang kita akan pelajari, iaitu yang pertama kita ada teknik aliran dalam, teknik cetek, teknik pasang surut, teknik takung, aeroponik dan juga teknik pengairan titis ataupun teknik agregat. Ini adalah dalam sistem vertigasi. So, nampak tu, sistem vertigasi ni salah satu cabang dia adalah dalam sistem hidroponik. Dia menggunakan teknik pengairan titik. So, kalau soalan tanya, apakah teknik, nyatakan teknik dalam sistem hidroponik. Semua teknik-teknik ni adalah dalam sistem hidroponik. Ini adalah contoh hidroponik lah. Nampak?
Dia tanam dalam pipe-pipe macam tu kan. Okay. So, kita akan pergi satu persatu sistem hidroponik yang kita akan pelajari, iaitu yang pertama, apakah tujuan diperkenalkan sistem hidroponik? Apakah tujuan kita perkenalkan sistem hidroponik ni? Hidroponik ni penting untuk kita meningkatkan hasil tanaman kita. Yang kedua, dia tidak memerlukan kawasan yang luas untuk penanaman. So, kalau orang guna hidroponik ni, dia ada dua tujuan untuk dapatkan hasil tanaman yang lagi banyak. Dengan yang kedua, dia tidak memerlukan kawasan yang luas. Contohnya macam orang tu duduk dekat Pangsapuri kan. Dia boleh menggunakan teknik hidroponik untuk tanam dekat dalam rumah. Dia jimat ruang. Okey, kita akan tengok satu persatu, iaitu yang pertama adalah teknik aliran cetek. Okey, dalam teknik aliran cetek ni adalah gambar dia. Cikgu sama je dengan sebelah lain. Awak tengok dari sini, air dia sikit. Sebab itu dia panggil teknik aliran cetek. So, dekat sini, larutan baja dia disalurkan ke dalam akar. Okey, larutan baja ni dia campur dengan air ni tau. Dia akan menggunakan pump. Pump ni yang akan pump untuk salurkan larutan baja ini ke dalam palung. Palung ni adalah yang bekas atas ni lah. So, daripada situlah akar akan dapat nutrien tadi dan kemudian air tersebut akan jatuh balik ke bawah. Okey. Nampak, ini adalah teknik aliran cetek. Tengok air dia dekat akar, cetek. Okey. Kemudian kalau teknik aliran dalam pula, awak tengok air dia macam banjir kat atas ni. Okey. Teknik aliran dalam pula, kaedah dia sama macam tadi. Dia guna pump untuk pump air ke palung. Tetapi beza dia dekat sini, saiz palung ni besar. Saiz palung ni besar dan paras air dia lagi tinggi dekat akar. So, ini adalah teknik aliran dalam. Nampak beza kiri kanan Ini cetek, ni dalam. Okey. Yang ketiga, kita akan tengok ialah teknik takung. Teknik takung. Teknik takung ni sangat senang. Macam awak ada ikan kecil ke kan? Ikan-ikan kecil, kita letak pokok atas tu. Ini adalah teknik takungan. Teknik takungan ni, biji benih dia kita semai dekat dalam bekas. Kemudian, kita letak atas larutan baja. Kemudian, takungan ini kita letak digunakan sebab apa? Supaya dia tidak telus cahaya, tidak serap panas dan tidak berkarat. So, dekat dalam tu tak adalah berkarat. Mudah untuk tumbuhan itu hidup. Okey? Ini adalah teknik takung. Kemudian kita ada yang keempat, teknik pasang surut. Okey, teknik pasang surut ni, dia ada timer. Timer dia dekat mana? Ini, timer. Okey, nampak ni tadi kan? Kemudian kat sini dia ada timer. Timer ni adalah ataupun alat pengatur masa ni kita gunakan untuk kita kawal bila dia nak alirkan larutan baja tu. Dia ada guna masa, tak adalah dia mengalir je, dia ada timer. Contohnya pukul 8 air naik. Kemudian pukul 5 air naik lagi. Dia ada alat pengatur masa untuk kawal aliran larutan baja ni lah. Nutrien tadi ni bawa naik ke akar. Okey. Larutan baja ni nanti dia akan mengalir ke tanaman dan kemudian lepas tu dia akan masuk semula ke takungan. So, dia macam recycle. Naik, ikut time, dia dah alirkan ke akar-akar, jatuh balik ke tempat asal dia. Ini adalah teknik pasang surut. Macam dekat pantai, ada air pasang, ada air surut kan? Macam tu lah teknik dia. Okey. Kemudian, yang kelima adalah aeroponik. Aeroponik ni pula, awak tengok dekat gambar, dia ada nozzle. Nozzle ni ataupun air macam sembur-sembur tu. Air sembur-sembur pusing-pusing kan. Nozzle kan, dia ada mist nozzle tu. Aeroponik ni, dia akar tanaman dia ni, dia tergantung. So, bila dia sembur, dia disembur menggunakan larutan baja tadi secara semburan kabus. So, dia akan sembur lah ke akar-akar ni. Okey. Mana dia dapat air? Dia dapat air daripada larutan baja ni menggunakan pump. Pump ni yang akan naikkan air ke nozzle dan nozzle ni akan putar secara semburan kabus ke akar pokok. So, dia ni ada timer juga dekat water pump ni lah bila masa dia nak sembur air. Okey, timer tu adalah timer ataupun alat apa tadi? Alat pengukur
masa. Okey, ini adalah salah satu inovasi terkini lah dalam sistem hidroponik. Okey. Yang keenam adalah teknik pengairan titis. Okey. Teknik pengairan titis ni ataupun teknik agregat ni, dia di mana bekalan air yang campur dengan baja ni, dia menggunakan timer jugalah, iaitu alat pengatur masa tadi, untuk kita salurkan ke tanaman kita. So dekat sini, bila time contohnya dia nak mengalirkan air pukul 8, so dia akan hantar isyarat kepada water pump ni. Pump ni akan bawa air pergi ke laluan atas ni, iaitu melalui tiup mikro dan juga penitis untuk masukkan air secara dalam polybag ni lah secara titisan. So dia ni sebab tu dia pengairan titis. Dia punya air tu macam air drip, air titis, air mata kita. Tip 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 macam tu. Okay, bukan macam air kat pipe tu laju. Dia titis-titis. Okay, dia menggunakan penitis, tiup mikro dan juga polybag. So ini adalah salah satu teknik yang paling berkesan lah supaya tanaman tu tak terlalu banyak sangat air dan tak terlalu kurangnya air. Okey, dia ada timer kat situ. Okey. So kemudian kita akan tengok ialah tujuan penanaman secara vertigasi. Ada 3 tujuan kita tanam secara vertigasi. Yang pertama, mestilah kita nak elakkan tanaman itu dijangkiti penyakit bawaan tanah oleh kulat. Macam Phytium, Fusarium, Rhizoptoria dan juga penyakit layu bakteria. Ini adalah contoh-contoh tanaman kita yang kena penyakit bawaan tanah lah macam kulat. Ni ada A ni adalah contoh bawaan seperti Phytium. Nampak sama kan? Tapi sebenarnya dia rosak dekat bahagian akar dia. Okey. Okey, yang kedua adalah pemberian baja akan lebih berkesan lah kepada tanaman sebab diberi baja secara serentak. Okey. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengawalan serangga dan perosak tanaman. So dekat sini senang kita boleh pantau dalam sistem vertigasi kita boleh pantau serangga perosak tanaman ni. Okey. Kemudian kita akan melihat kelebihan sistem vertigasi. Nampak ada 8 kelebihan menggunakan sistem vertigasi. Maksudnya sistem vertigasi ni adalah satu sistem yang sangat bagus pada masa kini lah. Selalunya yang mana bila sistem vertigasi ni kita guna bila kita nak buat penanaman secara besar-besaran dalam masa yang singkat. Contohnya peniaga-peniaga lah kan. Sebab ada banyak kelebihan dia. Yang pertama ialah baja dapat diserap lebih cepat berbanding kaedah tabur. Kaedah tabur tu kita baling-baling. Bila kita baling-baling tu tak semua tanaman kita dapat. Kalau guna baja yang diserap ni, dia lebih cepat lah sebab dia dah campur dengan air dan dia mengalir secara serentak ke setiap tanaman kita. Yang kedua, penggunaan air secara efisien. So dekat sini air dia jimat lah. Kita diserus terus masuk ke dalam akar. Tak adalah terlebih-lebih dekat dalam polybag tu. Okay. Yang ketiga, pembajaan dapat dilakukan secara serentak dan juga terkawal. Ketiga tadi. Yang keempat, dia terhindar daripada masalah penyakit lah sebab kita guna media tanaman dan juga persekitaran kita bersih. Yang kelima, mengatasi tanah tidak subur, perumah kerana penyakit dan perosak tanaman. Yang keenam, kita dapat menyelesaikan masalah merumpai. So, masalah merumpai. Merumpai tu apa? Kalau kita tanam dalam pokok kita selalunya, dia ada macam lalang-lalang kat tepi tu. So, dalam menggunakan sistem vertigasi ni, masalah merumpai ni dia sangat rendah. Ada tapi tak terlalu banyak dan tak terlalu kerap lah. Yang ketujuh, kos operasi. So, kos So, dekat sini kos operasi dari segi guna air, guna baja, guna tenaga buruh tu siapa? Tenaga buruh adalah pekerja dapat dikurangkan. Yang ke-8, dapat meningkatkan hasil tanaman. So, contohnya nak tanam cili. Cili dapat permintaan yang tinggi. So, tapi nak cili tu dalam masa 2 bulan atau 3 bulan nak kena ada dah. So menggunakan sistem vertigasi ni hasil tanaman kita boleh lagi cepat dan lagi berkualiti lah. Okey. Kemudian kita akan tengok kaedah penanaman vertigasi dekat Malaysia. Kaedah penanaman vertigasi dekat Malaysia. Malaysia ni suatu negara yang panas, ada panas dan hujan kan. So ada 2 kaedah penanaman di Malaysia yang selalunya kita pakai lah. Awak nampak. Yang pertama ni awak kata
Cikgu, yang ada bumbung-bumbung putih tu, yang ada bumbung-bumbung putih ni, nama dia adalah struktur pelindungan hujan. Struktur pelindungan hujan. So, ini adalah penanaman yang menggunakan struktur pelindungan hujan, SPH ni Yang ada bumbung-bumbung putih ni, struktur pelindungan hujan. Yang satu lagi ni adalah tanpa struktur pelindungan hujan. Penanaman tanpa struktur pelindungan hujan ni tanaman biasalah. Tetapi dua-dua ini menggunakan sistem fertigasi. Okey. Kita tengok dua-dua perbezaan dia. Kita tengok yang pertama, struktur perlindungan hujan ni dulu. So kat sini, perlindungan hujan ni, SPH ni, dia dapat melindungi tumbuhan daripada hujan lebat dan juga pancaran terik matahari. Okey, so dekat sini bumbung ni adalah daripada plastik tau. So dekat bumbung ni, dia melindungi tumbuhan kita daripada sinaran UV. UV itu apa? Ultraviolet. Macam kita lah kena pakai sunscreen kan? Tiap-tiap hari nak elakkan muka kita daripada terkena sinaran UV. Sama juga macam pokok. Pokok pun dia nak kena ada sunscreen dia. So kita kena protect lah dia menggunakan bumbung daripada plastik. Okey? Ada 3 kelebihan menggunakan struktur perlindungan hujan, iaitu yang pertama kita nak elakkan tanaman daripada cepat layu sebab sinaran UV tadi. Yang kedua kita nak elakkan serangan penyakit disebabkan kulat. Yang ketiga kita nak kurangkan penggunaan racun perosak. Okey, so dia banyak kelebihan lah kalau kita guna bumbung ni, iaitu struktur perlindungan hujan. Kalau tak ada tanpa struktur perlindungan hujan ni pula, selalunya kita letak dekat tempat yang terbuka, yang tanpa bumbung, ada alas ataupun tidak beralas. So contoh kat sini dia ada alas lah. Okey, nampak lagi kemas lah. Okey, tapi kalau hujan, air hujan nanti dia akan bercampur dengan baja dekat dalam polybag ni. So dekat situ boleh menyebabkan kandungan dalam baja, iaitu dalam media tanaman ni jadi cair. So sebab tu nanti kalau hujan lebat, media tanaman tu campur dengan air, dia jadi macam terlebih-lebih berbuih dekat dalam polybag tu. So tak berapa apa tu namanya? Tak berapa best lah kalau tengok. Okey. Dekat sini dia ada kelemahan dia. Dekat sini sebab dia terbuka kan. Dia terdedah dengan pelbagai binatang-binatang. So kat sini dia perlu menggunakan racun kulat dan juga serangga perosak lah untuk melindungi tanaman. Okey, kalau kat sini nak tengok binatang masuk pun sangat susah. Ini macam masih terbuka kan. Sebenarnya dia ada lagi yang tertutup. Okey. Beza dia, satu ada struktur perlindungan hujan, lagi satu tanpa struktur perlindungan hujan. Okey. So kemudian kita akan tengok perbandingan daripada segi sistem fertigasi dan juga sistem konvensional. Sistem konvensional ni adalah sistem yang biasalah. Tanaman secara biasa yang tak ada menggunakan campuran air baja. Okey? So, kita tengok jenis tanaman sistem fertigasi. Boleh tanam macam-macam jenis sayur dan juga buah-buahan. Nanti cikgu tunjuk tanaman apa yang boleh kita gunakan untuk tanam sistem fertigasi. Macam cikgu dulu pernah tanam rock melon. Okey. Okey, kemudian kalau sistem konvensional, semua jenis tanaman boleh. Kalau sistem fertigasi ni dia boleh sayur-sayuran dan juga buah-buahan sahajalah. Yang mengambil masa yang lama tu dia lagi berkualiti lah kalau kita menggunakan sistem fertigasi tu. Kemudian menggunakan struktur perlindungan hujan. Kalau sistem fertigasi ni kita ada pilihan sama ada nak guna SPH ataupun tidak. Kalau konvensional tak pakai sistem perlindungan hujan ni. Kemudian jaring kalis serangga. Kalau sistem fertigasi ni boleh pilih nak ataupun tidak. Yang sistem konvensional tak perlu. Kalau sistem pengairan menggunakan sistem fertigasi, dia menggunakan metod titis dan baja. Tapi kalau sistem konvensional, dia menggunakan penyiraman baja sahaja. Air tu ikutlah. Air paip boleh, air dia tak bersih lah. Okey, kita masuk air. Kalau sistem fertigasi, dia perlu pakai air yang bersih. Kalau sistem konvensional, semua jenis air boleh pakai. Okey. Kemudian dari segi modal untuk sistem fertigasi tu awal-awal dia sangat tinggi lah sebab nak set up tempat, nak beli barang, nak pasang ini, nak pasang itu. So, first tu modal dia memang sangat tinggi tetapi pulangan dia iaitu daripada segi tanaman kita banyaklah.
Kalau dari segi sistem konvensional ni, modal dia rendah. Kemudian tapak tanah mestilah rata. Kalau sistem konvensional tak perlu rata pun tak apa. Kalau sistem fertigasi pakai elektrik. Sebab apa? Sebab dia nak set timer. Timer tu kena guna elektrik. Okey. Sistem konvensional tak pakai elektrik. Pengetahuan teknikal kalau menggunakan sistem fertigasi ni kena pandai. So sangat perlulah kena pandai, kena tahu macam mana nak buat keadaan dia dan sebagainya lah. Kalau sistem konvensional tak payah. Perlu juga. Perlu untuk tanaman secara biasalah. Keadaan tanah tidak penting kalau sistem fertigasi, tapi kalau sistem konvensional dia perlu tanah yang subur. Kos operasi dia sangat rendah sebab apa? Kita jimat air, jimat baja, jimat tenaga buruh sebab dia ada kita boleh setkan masa dia. Okey, kalau sistem konvensional kos operasi dia adalah sangat tinggi. Okey, kalau risiko penyakit sistem fertigasi adalah rendah, kalau sistem konvensional sangat tinggi, keseragaman pokok, yes, keseragaman pokok dia sangat seragam sebab dia tumbuh secara serentak. Kalau tinggi pokok ni adalah 10 cm, sebelah dia pun 10 cm. Dia seragam sebab dia telah diberikan air dengan baja secara serentak. Kalau sistem konvensional dia tak seragam sebab ada yang dapat cahaya matahari lebih, ada yang dapat cahaya matahari dia rendah, kurang, ada yang dapat baja tu lebih, ada yang satu lagi tak dapat air. Nampak beza tak seragam pokok dia. Okay. So, next kita akan tengok contoh beberapa tanaman yang sering menggunakan fertigasi. So, ini adalah beberapa tanaman yang menggunakan fertigasi. Kita ada cili, kita ada terung, kita ada rock melon, kita ada timun, tembikai, tomato dan juga strawberry. So, ini adalah contoh tanaman yang sering menggunakan sistem fertigasi. So, sebagai rumusan hari ini, kita dah belajar mentakrifkan sistem fertigasi. Ini adalah sistem fertigasi. Apakah maksud sistem fertigasi? Teknik-teknik dalam sistem hidroponik dan juga kaedah penanaman di Malaysia. Okay, so kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye!